KPM. Tanah bapak ke belakang tu, abang yang punya. Kenapa abang bunyi pula? Sebab kau abang. Kenapa pula? Aku yang lebih layak dapat harta daripada kau. Kenapa kau lebih layak daripada aku? Siapa yang layak? Aku ke engkau? Tak, sekarang ni kalau korang dapat, aku dapat apa? Assalamualaikum. Kau dia baru je ke bumi dekat bapak korang. Dah korang boleh gaduh pasal harta Kenapa ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke slot Menengah Atas bersama dengan saya, Lokman Hakim. Hari ini saya sangat seronok sebab hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tingkatan 5 bersama dengan ustaz kita yang comel dan ceria. Iaitu Ustaz Muhammad Fahmi bin Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lokman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Ya. Terima kasih kepada Ustaz Fahmi yang sudi bersama dengan kita hari ini dan bersama dengan kita juga juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Muhammad Bukhari bin Cik Hassan dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam, Selangor. Apa khabar Cikgu? Okey, terima kasih kepada Cikgu Bukhari yang sudi bersama dengan kita pada hari ini. Dan saya difahamkan Ustaz, bersama dengan kita juga murid-murid dalam talian. Betul ke Ustaz? Ya, betul. Boleh Ustaz perkenalkan mereka kepada kami. Silakan Ustaz. Jadi murid-murid kita di talian, yang pertama sekali kita perkenalkan Haziq. Okey, Haziq lambai sikit. Haziq Arfan. Okey, ni Haziq Arfan. Okey. Seterusnya yang kedua adalah Hasha. Okey, yang ketiga Nurin. Dan yang keempat, Aiman Syafiq. Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid dalam talian kita dan juga yang menonton dari rumah kerana sudi menonton Menengah Atas bersama dengan kami hari ini. Okey Ustaz, ramai yang tertanya-tanya apakah kaitan gimmick kita sebenarnya tadi. Ada yang marah, aku layak, engkau tak layak. Kan? Apa kaitannya? Okey, kaitan gimmick tadi adalah sangat berkaitan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu yang tadi gimmick tadi adalah tentang perebutan harta pusaka. Belum lagi dikebumikan. Betul. Dah dikebumikan, tetapi dah bergaduh. Baik, jadi tajuk pembelajaran kita pada hari ini adalah berkaitan dengan gimmick, berkaitan dengan pelajaran 14 unit 2, iaitu faraid dalam Islam. Baik. Dalam bidang fiqh. Jadi murid-murid di studio dan juga di rumah, sila buka muka surat 144. 144. Gitu. Dan Ustaz, apakah kita punya standard pembelajaran hari ini? Okey, jadi perkara yang kita kena belajar pada hari ini adalah pada hari pembelajaran murid-murid akan dapat pertama menyatakan maksud, hukum dan juga dalil faraid. Okey, yang kedua menjelaskan rukun dan juga syarat sah faraid. Okay. Dan yang ketiga, menerangkan jenis-jenis waris dan juga pembahagian harta pusaka. Inilah yang kita akan belajar dan kita akan rungkaikan pada hari ini. Okey, baik. Jadi ini 3 objektif yang akan kita dapat jikalau murid-murid fokus kepada kelas kita hari ini. Okey Ustaz. Seterusnya Ustaz. Okay, jadi untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan pergi dahulu memahami maksud faraid. Jadi Ustaz nak seorang membacakan dan juga menerangkan maksud faraid. Siapa boleh? Okey, siapa nak bantu Ustaz? Sila angkat tangan. Okey Haziq. Silakan Haziq. Alhamdulillah. Okey, maksud faraid ialah pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia kepada anggota warisnya menurut hukum syarak. Kat sini Ustaz, Abang Lokman, maksud faraid kat sini maksudnya pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia tu kepada anggota warisnya mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Ya, mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Nanti kita akan lihat berapa kadarnya dan kita akan lihat siapakah waris-warisnya. Dan yang kedua, kita terus memahami apakah
hukum bagi faraid. Jadi hukum bagi faraid ya, Luqman, adalah wajib. Jadi Ustaz nak tanya, kenapa apa relevannya hukum wajib ni kepada hukum faraid? Saya boleh jawab Ustaz. Okey, Nurin. Okey Ustaz. Hukum faraid jatuh hukum wajib sebab bila kita amalkan pembahagian harta pusaka secara faraid, jadi pembahagian harta tersebut akan dijalankan secara adil menurut hukum dan kadar yang ditetapkan oleh syarak. Ya, betul. Luqman Jadi kalau kita memang ikut hukum Islam, memang automatik adil. Jadi kita kasihlah sikit duit. Okey Ustaz. Tadi yang pertama tadi, berapa ringgit Ustaz? Haziq terpulang pada Abang Luqman. Abang Luqman tengah bagi RM5 kaya. lah Ustaz ya. Baik. Haziq saya bagi RM5 boleh Ustaz ya? Boleh. Okey, dan yang kedua siapa tadi? Iaitu Nurin Nurin. Okey, Nurin pun RM5. Okey Ustaz, kita dah tahu tentang maksud faraid, kita dah belajar tentang hukum faraid dan sekarang Ustaz, kita nak berehat seketika. Boleh ke? Boleh. Baik, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam Menengah Atas, masih lagi bersama dengan saya Luqman Hakim, juga Ustaz Muhammad Fahmi bin Muhammad, Guru Pendidikan Islam dari SMK Seri Pulai Perdana Johor, juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Muhammad Bukhari bin Cik Hassan dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor Shah Alam Selangor. Tidak dilupakan juga murid-murid dalam talian dan kepada murid-murid yang menonton dari rumah. Bagaimana murid-murid kita? Boleh kita teruskan? Kalau boleh cakap, yay! Puas sikit? Yay. Okey. Terima kasih kepada murid-murid yang semangat dari SMK Seri Pulai Perdana. Okey Ustaz, untuk segmen ini, apakah yang akan kita fokuskan? Baik Luqman, untuk segmen ini yang akan kita fokuskan adalah pembelajaran. Setiap perkara dalam Islam mesti ada dalil. Betul. Jadi kita akan merujuk kepada dalil yang pertama. Jadi saya minta seorang murid di studio untuk membacakan dalil dan menerangkan sedikit tentang dalil yang pertama. Okey, siapa Saya nak nak baca, bantu Ustaz? Silakan. Terima kasih Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Surah An-Nisa ayat 7. Yang bermaksud, orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka. Dan orang perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka, sama ada sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Ini maksud Ustaz, setiap orang sama ada lelaki atau perempuan ada bahagian pusaka peninggalan ibu bapa dan saudara mereka, sama ada sedikit atau banyak. Contohnya, lelaki akan mendapat harta pusaka lebih banyak daripada perempuan. Ya, maksudnya Luqman ni laki-laki dapat banyak harta daripada perempuan jangan jealous. Tapi kenapa Ustaz Jadi kita tanya, kenapa lelaki dapat harta banyak daripada perempuan ni? Boleh saya terangkan Ustaz? Boleh Nurin. Okey, baik Ustaz. Abang Luqman. Ya. Bahagian seorang anak lelaki bersamaan dengan bahagian dua orang anak perempuan. Ini kerana seorang suami atau lelaki dituntut memberi nafkah kepada isteri dan ahli keluarganya berbanding perempuan yang tidak dibebani kewajipan memberi nafkah. Oh, jadi nafkah ni sebenarnya dalam bentuk macam mana? Nafkah ni apa nafkah ni? Oh, Haziq, okey. Nafkah ni boleh dikatakan pakaian, tempat tinggal, makanan dan sebagainya lah Ustaz. Ya. Jadi Luqman ni makan, tempat tinggal, pakaian, laki, dia punya tanggungjawab lagi besar. Betul Ustaz. Okey Ustaz, berapa ganjaran untuk Haziq, Nurin dan juga... Jadi kalau untuk yang tadi Hasha, kita bagi dia 2.
Dua. Sebab dia ada isi dan juga huraian. Baik Ustaz. Hasya 2 Ustaz ya. Hasya 2. Baik. Okey, bagi Nurin bagi 1. Nurin 1, Dan juga Haziq 1. Haziq 1. Kenapa? Sebab Nurin dan Haziq dia dapat isi je. Okey, baik. Okey, jadi kita akan teruskan dengan dalil yang kedua. Jadi dalil yang kedua adalah okey, seperti di depan ni, jadi seorang lagi menerangkan, di studio menerangkan. Okey, dalil kedua. Saya Ustaz. Okey, Aiman. Silakan. Okey, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hikul fara'ida bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakari." Muttafaq alaih. Yang bermaksud, serahkanlah bahagian-bahagian pusaka yang ditetapkan itu kepada para pemiliknya. Apa-apa jua yang masih berbaki, maka serahkanlah bahagian itu kepada waris lelaki yang terdekat. Ya, jadi di tangan masing-masing sekarang ada apa? Betul Ustaz. Saya ada 3 nombor Ustaz. 3 nombor, bukan nombor ekor. Ini nombor Yang pusaka. pertama ada Okey. 1/3 Ustaz. 1/3. Ya. Lagi? Yang kedua ada 1/6 Abang Luqman. Oh, ada lagi. 1/6. Lagi yang last sekali ada 1/8. 1/8. Ada 3 nombor Ya. Kita ulang balik. 1/3, 1/6, 1/8. 1/8. 6, 1/8. Ada lagi nombor bertuah lagi yang lain? Dekat saya pun ada Ustaz. Ada Okey, juga. Aisyah. Tunjukkan sikit. Dekat saya ada 1/2, 1/4 dan 2/3. Dan juga asabah. Oh, itu nombor-nombor dia. Ya. Okey. Ada lagi nak ditunjukkan? Ustaz, dekat saya pun ada. Ada juga. Tapi saya ada gambar. Oh, Gambar. gambar. Okey. Gambar Abang Luqman, gambar. Oh, gambar. Okey. Gambar yang bagaimana Saya ada Ustaz? gambar. Nanti dia Saya ada tunjuk dulu gambar. bapa, Okey. Bapa, Gambar ibu, Baik. gambar suami, gambar isteri, gambar anak lelaki dan gambar anak perempuan. Okey. ya, itulah gambar-gambar dia. Okey, baik. Itu tadi ayah, ibu, Suami. suami, isteri, Anak lelaki. anak lelaki dan juga anak perempuan. Ni apa berkaitan kepada nombor dan juga gambar ini adalah nombor pecahan tersebut adalah harta yang akan dipusakakan dan juga gambar itu adalah harta yang akan gambar itu adalah orang yang akan mempusakai harta. Ya. Okey. Jadi kita terus berminat untuk tengok tulang kebab. Okey, Abang Rahman. Ustaz. Okey. Jadi Ustaz bacakan dulu. Seringkali kita mendengar pertikaian harta pusaka hingga membawa kepada konflik perebutan harta. Ini cerita drama TV selalu. Betul, Ustaz. Pemusuhan yang berlanjutan dalam keluarga malah hingga melibatkan kes jenayah seperti ugutan, ancaman nyawa dan juga pembunuhan. Berdasarkan pernyataan di atas, mengapakah perkara tersebut boleh berlaku? Sila kemukakan hujah anda. Jadi kita bagi anak murid di studio dan juga di rumah sediakan pen dan juga kertas untuk buat kejap. Kita bagi masa 2 minit je. Boleh Ustaz. Okey. Jadi inilah tadi kalau kita tengok tadi video dia bergaduh-gaduh. Betul, Ustaz. Adakah sebenarnya selalu berlaku macam tu? Itu kalau kita tengok Ustaz, realitinya ada yang berlaku. Kan? Ada yang berlaku. Betul. Berebut tentang harta bila mak ayah dah meninggal Ustaz. Betul Ustaz Sanggup bergaduh. Sedangkan ada jalan penyelesaian yang terbaiklah yang kita boleh buat berdasarkan pada sistem faraid. Betul. Ada kadang-kadang sistem faraid ni orang takut nak belajar. Kenapa? Sebab apa Ustaz? Sebab tak faham. Susah faham je. Jadi hari ni kita nak fahamkan lah. betul. Hari ni nak faham. Tapi kita memanglah tak dapat faham yang penuh. Tapi Betul. kita dapat faham yang sedikit tu pun nanti kita rujuk kepada pakar dalam bidangnya. Jadi saya rasa dah siap rasa. Bagaimana murid-murid kita? Sudah siap ke jawapannya? Okey, siapa yang nak cuba? Siapa yang pertama saya nak dulu nak try, cuba? Ustaz. Silakan. Okey, Aiman. Okey. Jawapan saya, konflik pertikaian harta berlaku apabila kurang didikan berkaitan ilmu faraid kerana pada masa kecil mereka kurang didedahkan berkaitan ilmu tersebut. Hal ini menyebabkan tercetusnya sikap tamak yang mengakibatkan berlakunya kes-kes seperti membunuh kerana bergaduh tentang harta. Kesimpulannya, kita mestilah mempelajari ilmu faraid supaya keluarga akan menjadi aman harmoni. Okey, terbaik. Bagaimana Ustaz Okey. jawapannya? Jawapannya ni kita tanya dulu dengan kawan-kawan kan. Ya. Kalau kita dengar tadi Aiman cakap, rasa dapat berapa? Dapat berapa markah? Ya. Saya tahu Ustaz. Aisyah. Saya rasa Aiman dapat 4 markah. 4 markah. 4 markah. Kita bagi dulu. Bagi dulu Ustaz. Bagi dulu lah markah Okey. dia. Berapa, Ustaz? 4. Bagi 4 lah. 4 Baik.
Tahniah Syafiq. 4 markah. Okey. Jadi kita tengok macam mana Syafiq boleh dapat 4 markah ni. Dah dekat sini. Okey. Laju betul Jadi kita tengok macam mana boleh dapat 4 markah ni. Sebab soalan kebat ni adalah soalan isi, huraian, huraian kesimpulan. Baik. Dia mengasah minda kita untuk kita jawab secara kreatif. Jadi mesti ada isi. Jadi jawapan daripada Aiman, konflik pertikaian harta berlaku apabila kurang didikan berkaitan ilmu faraid. Jadi isi 1 markah. Baik. Kemudian kita kena huraikan kerana penyambung wacana dia. Pada masa kecil mereka kurang didedahkan berkaitan ilmu tersebut. Ini huraian. Kita letak hash. Jadi markah yang kedua. Jadi kena support lagi. Hal ini menyebabkan tercetusnya sikap tamak yang mengakibatkan berlakunya kes-kes seperti membunuh kerana bergaduh tentang harta. Macam kat video yang mula-mula tadi. Yeah. Tapi tu tak bunuh lagi lah. Kesimpulannya kita mestilah mempelajari ilmu faraid supaya keluarga akan menjadi aman dan juga harmoni. Itu kesimpulan. Jadi kesimpulan tidak boleh berulang dengan huraian lengkap. Kalau tak nanti tak dapat markah. Baik. Jadi ini adalah jawapan yang menjadikan dia dapat 4 markah. Baik. Macam tu Tahniah. Okey, Aiman. jadi kita nak teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini sebab isu ini banyak. Betul Ustaz. Jadi kita akan pergi pada rukun dan juga syarat faraid. Jadi siapa yang boleh senaraikan rukun faraid? Okey. Siapa nak bantu Ustaz? Saya, Ustaz. Okey Haziq. Silakan. Okey, rukun faraid ada 3. Yang pertama, orang yang mewariskan harta. Yang kedua, warisnya. Yang ketiga, harta pusaka. Waris dan juga harta pusaka Jadi kita tengok dia ada syarat sahnya. Pada syarat sah yang pertama jadi ustaz nak seorang menerangkan tentang syarat sah. Yang pertama iaitu orang yang mewariskan harta. Siapa boleh ni? Bagi orang yang mewariskan Saya harta. boleh, Ustaz. Silakan. Okey. Okey, yang pertama syarat sah faraid, orang yang mewariskan harta, iaitu kematiannya telah disahkan. Sekiranya kematiannya belum disahkan, pembagian harta tidak dibenarkan. Kena sahkan dulu Ustaz. Kenapa Aziz kita tengok dalam sekarang ni ayah baru je meninggal kan? Betul. Sibuk dah berebut harta. Betul, bergaduh. Bergaduh. Boleh ke tak pada pandangan Aziz lah? Ya. Pada pandangan saya mana boleh Ustaz? Orang tu baru lepas ni, kita patutnya bersama-sama menguruskan jenazah tu. Bukannya kita sama-sama berebut harta dia. Ya, Betul tak, setuju. Ustaz? Abang Luqman. Betul, saya pun setuju Ustaz. Tapi yang paling penting Abang Luqman di sini adalah kematian disahkan. Kalau tak mati, tiba-tiba terbangun macam mana? Betul. Kan? Terbangun menjerit semua Lari orang Jadi siapa yang kena datang? Polis kena datang. Lagi satu siapa? Doktor Doktor mengesahkan pada kematian. Itu sangat penting. Betul. Okey. Jadi seterusnya yang kedua kita nak anak murid kita juga di studio jadi di rumah tolong tengok stay fokus pada yang syarat sah kedua iaitu waris. Boleh saya baca Ustaz? Boleh. Yang kedua waris. Waris mestilah masih hidup. Yang kedua mengetahui status hubungan dengan si mati. Maksudnya dekat sini macam kita kena tahu waris tu apa status dia. Mestilah yang ada pertalian darah. Pertalian darah tu paling penting. Ya. Sebab tu dalam harta pusaka anak angkat dia tak dapat harta pusaka. Faham? Dia dapat sebagai hadiah. Ya. Ataupun hibah lah. Tapi yang waris tu yang paling penting. Tapi yang paling penting jangan kita mengaku tiba-tiba mengaku waris. Sedangkan tak boleh. waris. Betul. Okey, dan yang akhir sekali bahagian syarat sah ini harta pusaka. Okey, jadi syarat sah yang ketiga adalah harta pusaka. Yeah. Jadi kita minta sekali lagi anak murid kita bacakan syarat sah harta pusaka. Saya nak baca Ustaz. Okey, Asha. Maksud dia harta yang dimiliki oleh si mati. Sekiranya tidak dimiliki oleh si mati, maka pembahagiannya tidak sah. Ini yang paling penting Yang word yang paling penting adalah harta yang dimiliki oleh si mati. Ya. Jangan harta bukan milik dia kita main suka-suka hati kita. Tak boleh je. Ustaz Kebun tu bukan kebun dia. Betul. Dia pun ambil ngaku kebun dia. Dia dah jual tiba-tiba. Berlaku tak dalam situasi masyarakat kita mungkin? Mungkin berlaku lah. Tiada kaitan dengan hidup dan yang mati. Betul. Tapi mungkinlah Dan harta pusaka tidak dimiliki oleh si mati
pembahagian tidak sah. Jika bukan milik si mati, jadi pembahagian tak sah lah. Jadi kita confirm harta pusaka tu. Contohnya geran tanah kena simpan. Apa lagi contoh-contoh harta? Rumah. Betul. Rumah lagi. Nak ada geran Ustaz Kena ada geran. Tu geran kebun tu paling penting tu. Betul. Bukti. Satu kadang-kadang kita tengok kat drama-drama yang menceritakan tentang kehidupan kan. Orang tengok salah pula letak geran ke, tiba-tiba geran hilang ke. Jadi pertikaian tentang harta pusaka. Sedangkan yang paling penting bila harta pusaka kita ibu ayah kita dah meninggal, ibu ayah kita mengharapkan harta pusaka tu diagihkan dengan cara yang betul. Betul. Jadi itulah tadi yang ketiga-tiganya kita ulang sekali lagi. Yang tadi yang paling penting ini kena ingat iaitu syarat sah faraid. Yang pertama, orang yang mewariskan harta. Yang kedua, waris. Dan yang ketiga adalah harta pusaka. Nah, itu yang paling penting lah. Okey, baik. Jadi itu 3 syarat sah faraid. Yang pertama perlu kita ingat, orang yang mewariskan harta. Yang kedua, waris. Yang ketiga, harta pusaka. Dan kalau boleh kita lihat Ustaz Okey. markah yang telah diperolehi oleh murid-murid kita. Kalau tengok Nurin ada 2. Okey. Hasya ada 2 juga, Syafiq ada 4 dan Haziq ada 2. Tapi kita kena tambah lagi. Tadi dia betul, jawab Ustaz. banyak. Betul Ustaz. Kenapa Ustaz kita nak Jadi, bagi? tadi setiap orang dia memberikan huraian kepada setiap penyataan tadilah syarat sah tu. Jadi semua orang kena letak 1. 1. Okey, baik. Nurin 1, Hasya 1, Syafiq 1 dan juga Haziq 1. Tahniah kepada murid-murid kita. Kita dapat markah 2-2 gitulah. Betul. Okey Ustaz. Kita berehat seketika boleh ke Ustaz? Boleh kita rehat seketika. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Menengah Atas. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Menengah Atas. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga bersama dengan Ustaz Muhammad Fahmi bin Muhammad, jurubahasa isyarat kita Cikgu Muhammad Bukhari bin Cik Hassan dan murid-murid dalam talian, juga kepada anda yang menonton dari rumah. Okey Ustaz, untuk segmen ini apakah yang akan kita fokuskan? Jadi pada segmen ini kita akan fokuskan kepada 2 perkara penting, iaitu jenis waris dan pembagian harta pusaka. Jadi jenis waris dan pembagian harta pusaka, Ustaz nak Aiman Syafiq terangkan. Okey. Aiman Syafiq. Okey Ustaz, Abang Luqman. Ya. Kalau tadi rukun dengan syarat sah ada 3, jenis waris pula ada 2. Yang pertama sekali ashabul furud, iaitu waris yang menerima harta pusaka mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh syarak, dan asobah, waris yang menerima baki harta pusaka selepas dibahagikan kepada ashabul furud. Okey, jadi Luqman jadi ashabul furud ni kita rujuk pada nombor tadi 1/3, 1/6. Baik. Dan lain-lain lagi. Banyak lagi. Dan asobah ni dia ada pembahagian dia sendiri. Sebab asobah ni ada pembahagian sendiri. Jadi kita sekarang kita tengok asobah ni adalah waris yang menerima baki harta pusaka selepas dibagikan kepada ashab, dibagikan kepada waris. Jadi kita tengok baki ni pada siapa yang pertama, jenis asobah yang pertama. Siapa yang boleh terangkan? Okey. Siapa nak bantu Ustaz? Saya boleh terangkan Ustaz? Boleh Nurin. Silakan. Silakan. Okey. Baik Ustaz, Abang Luqman. Yang pertama Asobah bin Naus. Asobah yang ni dia merujuk waris yang terdiri daripada pihak lelaki sahaja. Pihak lelaki saja. Jadi formula dia? Formula dia ni. Lelaki saja. Lelaki saja besar nampak tu. Betul. Besar. Kalau tak faham tak tahu lah. Betul. Okey, seterusnya boleh bacakan? Boleh. Bapa, datuk, anak lelaki, cucu lelaki dari anak lelaki,
saudara lelaki kandung, saudara lelaki sebapa, bapa saudara kandung, bapa saudara sebapa, anak lelaki bapa saudara kandung dan anak lelaki bapa saudara sebapa. Ya, ini adalah susunan lelaki saja. Jadi kalau kata bahawa asobah kita lelaki, kita fahamlah lelaki, formulanya lelaki. Jadi yang kita kedua, kita beralih kepada asobah bil ghair. Jadi seorang tolong terangkan. Saya Ustaz. Baik Haji. Okey, yang kedua pula asabah bil ghair. Asabah bil ghair maksudnya waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris lelaki. Jadi formula dia? Formula perempuan campur dengan lelaki. Perempuan campur lelaki. Tadi yang formula pertama apa Lokman? Lelaki sahaja. Oh, terror Lokman. Yang kedua? Perempuan. Perempuan Campur lelaki. Campur lelaki. Itu yang kedua. Okey, boleh tolong bacakan? Boleh Ustaz. Waris antara contoh asabah bil ghair, yang pertama anak perempuan dengan anak lelaki. Yang kedua cucu perempuan dengan cucu lelaki. Yang ketiga saudara kandung perempuan dengan saudara kandung lelaki. Yang keempat saudara perempuan sebapa dengan saudara lelaki sebapa. Jadi kita ingat perempuan campur lelaki bil ghair, bil ghair, bil ghair 3 kali. Cukup, Okey, dan sekarang kita terima kasih Haji. Sekarang kita pergi pada yang asobah yang ketiga. Seorang? Asobah yang ketiga siapa? Yang ketiga siapa nak bantu Boleh? Ustaz? Saya nak baca. Okey, Aisyah. Asobah ma'al ghair bermaksud waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris perempuan yang lain. Cara nak ingat formula dia ni, perempuan tambah perempuan. Perempuan tambah perempuan pula. Pem-pem. Pem-pem Tak adalah Ustaz. Tadi pem Lelaki. Tak susah nak sambung. Susah Ustaz. Okey, jadi siapa orangnya? Orang yang ada dalam asabah ma'al ghair ini ialah saudara perempuan kandung dan saudara perempuan sebapa berkongsi dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Jadi kita ingat kalau formula tadi perempuan campur perempuan ma'al ghair. Ya. Okey, kita ada 2 soalan ni Abang Lokman ni. Soalan objektif ni kita tengok berdasarkan formula tadi. Ya. Okey, jadi soalan objektif dia adalah antara berikut yang manakah maksud asobah bin nafs? Ni, yang pertama, waris A waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris lelaki. B waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris perempuan. C anggota waris yang terdiri daripada golongan lelaki. D anggota waris perempuan saja. Jadi siapa nak cepat jawab? Okey. Sila angkat tangan. Okey, Aiman ni. Okey, kalau soalan tu saya rasa jawapan dia C lah Ustaz. Jawapannya C anggota waris yang terdiri daripada golongan lelaki saja. Asobah bin nafs Asobah bin nafs kita tengok betul tak? Okey. Betul. Terbaik. Aiman Jadi boleh Syafiq. bagi markah. Berapa Ustaz markahnya? Markahnya berapa? Kita bagi yang ini kita bagi besar lah sikit 4. 4 markah 4 markah. Okey. Baik. Okey. Jadi kita pergi pada soalan yang kedua Tengok ini semua berdasarkan formula. Jadi soalan objektif yang kedua. Apakah jenis asobah bagi pewaris pusaka yang terdiri daripada seorang anak perempuan dan seorang anak lelaki? Okey, cepat. Siapa nak jawab? Okey. A asobah, B asobah bin nafs. Okey. C asobah ma'al ghair, D asobah bil ghair. Cepat. Saya nak jawab. Azik. Okey Azik. Okey, saya rasa jawapan dia C lah Ustaz. Asabah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair dia tak ma'al ghair kita tengok jawapannya betul tak? Oh, kurang tepat. Ni, siapa nak cuba? Tak payah cubalah dah bagi dah. Betul dah. Betul. Jawapannya D. So D apa? Asobah bil ghair. Asobah bil ghair. Tak apa. Tak dapat markah. Yang penting berani Ustaz. Yang penting berani senyum. Okey. Jadi kita kena teruskan lagi pembelajaran kita. Tadi dah 2 ni. Jadi kita terus pergi pada ashabul furud. Jadi yang ashabul furud yang pertama, siapa boleh terangkan? Saya lagi. Okey Aiman, teruskan. Okey, ashabul furud yang pertama iaitu bapa. Dia akan mendapat 1/6 sekiranya mempunyai anak lelaki, akan dapat asobah sekiranya tiada anak, dan dapat 1/6 dan asobah sekiranya mempunyai anak perempuan sahaja. Ya, jadi kat sini adalah keyword yang paling penting adalah 1/6 dan juga asobah sekiranya tiada anak. Okey. Jadi kalau kata ayah ni yang menerima harta pusaka, maksudnya Aiman siapa yang meninggal?
yang meninggal ibu iaitu isteri kepada ayah tu, ataupun anak lelaki ataupun anak perempuan. Okey, ibu, anak lelaki dan juga anak perempuan. Jadi formula ni kita bukan dapat satu hari nak hafal. betul. Kita dapat berhari-hari. Betul Ustaz. Macam kita hafal sipir. Yeah. Satu kali satu. Macam tu lah contohnya. Okey, sekarang kita tengok pada ibu pula. Jadi seorang tolong bantu Ustaz di studio. Saya Ustaz. Boleh, Haji. Okey, ibu mendapat 1/3 sekiranya tiada anak atau terdapat hanya seorang saudara lelaki atau perempuan. Yang kedua, 1/6 sekiranya mempunyai anak atau terdapat lebih daripada 2 orang saudara lelaki atau perempuan. Yang ketiga pula, 1/3 daripada baki sekiranya hanya mempunyai ibu, ayah, suami atau isteri. Okey, jadi ibu dapat 1/3. Jadi dalam hal ni, sekiranya tiada anak atau terdapat hanya seorang saudara lelaki atau perempuan. Jadi kalau ibu ni yang mendapat harta pusaka, maksudnya siapa yang meninggal ni? Yang meninggal ayah iaitu suami kepada ibu. Seterusnya anak perempuan dan juga anak lelaki. Okey, contoh Lokman ni, kalau yang meninggal tu anak lelaki, jadi sekiranya tiada anak atau terdapat hanya seorang saudara lelaki. Maksudnya yang saudara lelaki tu adalah si mati yang anak lelaki tadi tu. Dia adik-adik beradik. Yeah. Jadi dikirakan sebagai saudara. Yang dekat sini lebih daripada 2 orang saudara lelaki. Ini maksudnya adik-beradiknya lebih daripada 2 orang. Maka ibu tu dapat 1/6. Okey. Jadi kita teruskan dengan seterusnya iaitu bagi suami. Boleh saya baca Ustaz? Boleh. Okey. Bagi suami, sekiranya tiada anak, dia akan mendapat 1/2. Tapi kalau dia ada anak, dia akan dapat 1/4. Okey, ini bagi suami. Kita tengok isteri pula. Nurin juga. Baik Ustaz. Kalau isteri, kalau dia tak ada anak, dia akan dapat 1/4. Tapi kalau dia ada anak, dia dapat 1/8. 1/8 Okey. Jadi apa perbezaan yang Nurin boleh buat? Baik Ustaz dah Abang Luqman. Yang kita boleh nampak dekat sini, suami akan dapat lebih banyak daripada isteri. Suami dapat lebih banyak daripada isteri. Berapa dapat tu? Sebab suami kalau dia tak ada anak, dia dapat 1/2. Kalau isteri, dia tak ada anak, dia dapat 1/4 je. Nampak tak? Itu yang dikatakan separuh tu. Yeah. Tapi tak boleh, jadi tak boleh gaduh-gaduh. Betul. Okey. Jadi sekarang terima kasih Nurin dan kita pergi pada seterusnya. Anak lelaki. Okey. Saya nak jawab Ustaz. Okey Aisyah. Okey, anak lelaki akan mendapat seluruh harta sekiranya tiada anak perempuan dan asabah bin nafs. Kenapa asabah bin nafs? Sebab tadi formula dia? Sebab formula lelaki saja. Okey. Jadi kalau anak perempuan? Anak perempuan pula, kalau dia anak tunggal, seorang je, dia akan dapat 1/2. Kalau dia ada 2 atau lebih anak perempuan, dapat 2/3. Dan asabah bil ghair sekiranya mempunyai anak lelaki. Anak perempuan campur anak lelaki kan? Betul. Jadi dia punya formula asabah bil ghair. Okey, jadi apa perbezaan pula pada anak lelaki dan anak perempuan ni? Aisyah? Okey. Kalau Abang Luqman dengan Ustaz boleh tengok, kalau anak lelaki ni dia anak tunggal, dia dapat seluruh harta. Kalau anak perempuan pula, dia dapat 1/2 je. Tu beza dia Tapi Abang Luqman, kalau 1/2 ni hartanya 500,000. Banyak ke sikit? Banyak Ustaz. Jadi berapa? 250,000. Oh yo, banyak. Senyum lebar lah saya. Tapi jangan sikit kan? Tapi kalau dia anak lelaki macam tadi, dia dapatlah semua. Kan? Tu dapat semua. Dapat semua nanti orang datang. Orang kaya baru Okey, jadi sekarang ni dalam persoalan-persoalan ni kita nak rujuk pada satu formula Abang Luqman iaitu kajian kes. Seorang isteri meninggal dunia dan mempunyai pertama suami, kedua bapa, ketiga ibu, keempat seorang anak perempuan. Jadi kita nak anak-anak murid kita di studio dan juga di rumah buka buku teks tu pada pembahagian Ashabul Furud. Cepat-cepat jawab apa dia yang perlu diisi di sini.
Jadi kalau macam kita lah, kita meninggal siapa? Contoh, kita meninggal ayah ke, meninggalkan anak lelaki, anak perempuan. So kita kena mahir pada sifir itulah. Jadi Ustaz tanya yang berada di studio ni, kalau suami macam mana? Okey, siapa tahu? Ustaz, saya tahu. Okey, silakan. Suami akan dapat 1/4. 1/4 tengok betul lah 1/4. Oh, 1/4. Okey, betul. Kalau bapa? Saya tahu Ustaz. Okey, silakan. Kalau bapa, dia akan dapat 1/6 tambah asabah. 1/6 tambah asabah. Betul. Ni. Bagi ibu? Saya Ustaz. Ya, Haziq. Ibu dapat 1/6 Ustaz. 1/6. 1/6. Okey, dan seorang anak perempuan? Okey, yang ni saya Ustaz. Hmm. Dia akan dapat 1/2. 1/2. Jadi sifir ni, kalau kita nak main, kita rujuk pada buku teks, kita buat main-main. Yeah. Ni kalau anak meninggal bapa, anak meninggal ni, nanti barulah kita terlibat dalam proses pengiraan. Betul. Tapi proses pengiraan kita tak boleh kira sekarang. Pening kepala. Dia kena pada slot yang lain. Yeah. Jadi itulah tadi penerang tentang ashabul furud, jenis-jenis ashabah, ashabul furud. Yang kita perlu tahu tentang pembagian harta pusaka. Okey Ustaz. Jadi Ustaz, berapa ganjaran untuk murid-murid kita? Ganjaran murid kita semua kita bagilah setiap orang tu, kita bagi dua. Dua. Okey. Tahniah kepada Nurin, 2. Tahniah juga kepada Hasha, 2. Tahniah juga kepada Syafiq, 2. Oh, Syafiq paling banyak Ustaz. Juga Haziq 2 markah. Jadi tepuk sikit untuk diri sendiri. Tepuk sikit. Okey, tahniah kepada murid-murid kita dalam talian dan juga yang menonton dari rumah. Sekarang Ustaz, kita nak berehat seketika. Boleh ke? Boleh. Baik, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Menengah Atas. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Tanah bapak ke belakang tu, abang itu. Kenapa abang bunyi pula? Sebab kau abang. Kenapa pula? Aku yang lebih layak dapat harta daripada kau. Kenapa kau lebih layak daripada aku? Siapa yang lebih layak? Aku ke engkau? Tak, sekarang ni kalau korang dapat, aku dapat apa? Assalamualaikum. Kau dia baru je kebumikan bapak korang. Dah korang boleh gaduh pasal harta. Kenapa ni? Assalamualaikum. Saya Ustaz Kamil dan ini ialah harta pusaka ayah waktu yang telah dikasih. Kembali bersua dalam Menengah Atas. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Fahmi bin Muhammad, jurubahasa isyarat kita Cikgu Muhammad Bukhari bin Cik Hassan dan murid-murid dalam talian dari SMK Seri Pulai Perdana. Okey Ustaz, kalau tengok, kita dah tengok video penuh tadi Ustaz. Mungkin ada sedikit ulasan dari Ustaz. Tentang video penuh tadi, pertama adalah tentang perebutan harta. Jadi pertama itu kita tak jelas lagi bagaimana tentang pembagian harta pusaka. Tetapi apabila mereka telah mengetahui tentang harta pusaka tersebut perlu dibagikan mengikut kiraannya dan kadar yang telah ditetapkan oleh syarak, berserta dengan waris-waris yang patut dapat, maka pembahagian harta pusaka dalam Islam itu adalah sangat adil. Jadi kita sebagai seorang Muslim yang berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tak boleh ragu-ragu
pada pembagian harta pusaka. Ya. Itulah sebenarnya video tersebut merujuk tidak ada berkaitan dengan hidup dan juga mati. Baik. Dan apakah Ustaz dia punya hikmah faraid ini? Jadi hikmah faraid ini kita nak minta seorang daripada anak murid kita lah untuk menyatakan tentang hikmah mereka ini mempelajari ilmu faraid pada hari ini. Jadi seorang anak murid Ustaz tolong bantu Ustaz. Siapa nak bantu Ustaz? Saya Ustaz. Baik Aisyah. Silakan. Hikmah yang kita boleh dapat dalam belajar ilmu faraid ni adalah kita dapat mengelakkan berlakunya pertelingkahan dalam pembagian harta yang menjejaskan kebahagiaan dalam keluarga kita. Jadi word ataupun perkataan asal dia adalah pertelingkahan. Ya. Jadi kita tahulah ada orang ni bergaduh sini, Betul. bergaduh sini kan. Jadi seandainya kita betul-betul fakir dan faham tentang pembagian harta pusaka ni, kita tak mampu untuk bagi. Ya. Jadi kita carilah ustaz yang berada dalam bidangnya. Betul. Jadi seorang murid di talian juga tolong bagikan pada ustaz tentang refleksi pembelajaran faraid pada hari ini. Ya. Siapa nak bantu? Saya Ustaz. Silakan. Okay, dengan mempelajari ilmu faraid pada hari ini, saya faham yang faraid ini ilmu yang sangat berharga kerana kita dapat faham kadar-kadar pembagian harta mengikut syarak. Ilmu faraid dapat mengelakkan pergaduhan atau konflik dalam keluarga. Oleh itu, ilmu faraid ini sangatlah penting supaya perebutan harta tidak berlaku dan hubungan kekeluargaan kekal terjalin. Ya, betul. Itu memang sangat pentinglah perebutan harta ke hubungan kekeluargaan. Tapi hubungan kekeluargaan yang kita risau Lokman kita daripada kecil sama-sama besar. Betul. Duduk makan sama-sama sampai dah besar pula tu dah kahwin pun kita uruskan juga perkahwinan abang kita ke kakak kita. Sampai bapa kita meninggal pun sama juga uruskan jenazah. Tapi lepas tu jadi lain macam pula. Bergaduh pula. Anak saudara pun kau jangan pergi rumah Pak Long kau macam ni. Macam itulah contohnya. Betul. Itulah yang refleksi yang anak murid kita bagilah pada hari ini. Okey Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung segmen. Jadi apakah rumusan untuk pembelajaran kita hari ini? Jadi perumusan tentang pembelajaran kita pada hari ini adalah kita alhamdulillah kita telah memberikan masa kita kepada penonton di studio dan juga di rumah, iaitu masa untuk kita kembali kepada sejarah kita ataupun pegangan kita, iaitu pembagian harta pusaka yang sudah lama ditinggalkan. Betul. Jadi sekarang ni jarang orang dah banyak berubah kepada hibah ataupun dia sudah memberikan hadiah. Jadi sepatutnya kita balik kepada pembagian harta pusaka. Memang pun agaknya perjalanannya agak sukar, tetapi kita perlulah merujuk kepada orang yang sepatutnya. Seandainya harta pusaka ini kita tak dapat bagikan ataupun dia membeku di amanah raya, kita kena uruskan harta ayah kita di amanah raya sampai selesai, sampailah kita dapat kepada pembagian harta pusaka yang betul. Kerana tak sedaplah ayah kita di dalam sana perlukan keamanan, sedangkan kita di sini tak selesai urusan. Jadi ilmu ni sangat penting. Okey Ustaz, jadi bagaimana Ustaz menilai prestasi murid-murid kita hari ini? Jadi prestasi murid kita hari ni sangat bagus. Tapi ada yang paling bagus tu Menyak Aiman Syafiq. Ya, penuh markahnya saya. 11 markah saya kira tadi. Kita tak perasan dia bagi markah tu. Ya. Betul muka dia senyum sampai gusi. Okey, tepuk sikit untuk sahabat kita. Tepuk sikit untuk Aiman. Tahniah. Okey. Dan yang lain semua prestasi okey, memberikan respon. Dan juga murid-murid di rumah juga patut memberikan respon. Betul. Dan mengambil apa pembelajaran kita pada hari inilah. Jadi dia punya prestasi sebenarnya sangat baguslah. Baik. Cemerlang dari Ustaz kita. Tepuk sikit untuk diri sendiri. Okey Ustaz, jadi kita pun sudah berada di penghujung segmen. Di manakah murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan Ustaz? Okey, latihan pengukuhan boleh dapat daripada portal Sumberku. Jadi kita rujuk pada buka portal Sumberku untuk latihan pengukuhan. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz kita, Ustaz Muhammad Fahmi bin Muhammad dan juga juru bahasa isyarat kita, Cikgu Muhammad Bukhari bin Cik Hassan. Terima kasih kepada murid-murid dalam talian dan juga yang menonton dari rumah. Saya doakan anda berjaya dengan cemerlang Ustaz. Baik, jadi akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.